Perdana Menteri pintu belakang lah, Perdana Menteri illegal lah, tak sah lah, tak ikut perlembagaan lah, Perdana Menteri tembok atap lah. Itu pilihan agung. Kita bergaduh, kita tak boleh selesai masalah kita, kita serah ke agung. Bila agung buat keputusan, kita marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni topik kita, tajuk kita ialah kemelut politik, krisis politik dan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Dua perkara itu, ya. Jadi terlebih dahulu, sebab apa kita seret istana atau kita seret Agong masuk ke dalam krisis politik? Kemelut politik ni tak kena mengena dengan Agong. Selama setahun lebih, pihak pembangkang duduk menjerit mandat rakyat. Ulang mandat rakyat. Tak habis-habis ulang istilah mandat rakyat. Apa dia mandat rakyat? Mandat rakyat ialah kuasa ataupun mandat yang telah diberi kepada 222 wakil kepada rakyat, iaitu wakil rakyat ataupun ahli parlimen, members of the house. Jadi kita jemput, kita suruh rakyat, 12 juta rakyat pada bulan Mei tahun 2018, kita suruh 12 juta rakyat memilih wakil. Dan rakyat memberi mandat kepada 222 wakil. Sistem kerajaan kita ialah representative system, system of representation. Bermaknanya, kita tidak boleh nak 33 juta rakyat pergi masuk dalam Dewan bergaduh. Atau 12 juta rakyat yang telah sampai ke umur boleh mengundi ataupun yang didaftar untuk mengundi untuk masuk Dewan. Mustahil. Berbelas juta, berpuluh juta rakyat berkumpul, bergaduh, berbahas, berbincang. Jadi kita lantik wakil. Dan di England 500 lebih wakil rakyat ahli parlimen. Di Malaysia 200 lebih, 222. Sekarang tinggal 220. Jadi wakil itulah yang sepatutnya masuk Dewan, membincang masalah rakyat dan cuba cari jalan menyelesai masalah rakyat. Dan kalau 222 manusia tersebut yang telah dipilih, yang telah dilantik sebagai wakil kepada rakyat, 33 juta rakyat Malaysia, mereka kenalah duduk dan cari jalan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Kita panggil wakil rakyat kerana mereka mewakili rakyat. Apa dia masalah rakyat? Sekarang ni bukan dia orang bergaduh tentang masalah rakyat. Mereka bergaduh tentang masalah sendiri. Internal problem. Masing-masing nak pegang jawatan ketua, jawatan Perdana Menteri. Jadi mereka bergaduh. Nothing to do with the rakyat. Tak kena mengena dengan rakyat. Faedah apa? Benefit apa kepada rakyat? Siapa yang jadi ketua kerajaan? Yang kita nak kerajaan yang berjalan dengan efektif. An effective government. Lagi kita bergaduh, lagi tidak efektif kerajaan tersebut. Jadi ini yang kita katakan derhaka kepada rakyat, yang kita ni pecah amanah rakyat, tidak menjalankan tanggungjawab yang rakyat telah beri. Dan sepatutnya masalah ni, masalah 222 ahli parlimen, siapa nak jadi the boss, kita selesai dalam Dewan. The House of Parliament, rumah kepada rakyat, rumah di tempat di mana 220 wakil kepada rakyat berkumpul dan menyelesaikan masalah, whatever masalah rakyat ke atau masalah sama-sama sendiri. Apabila Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin
mencadangkan satu cara untuk nak mendamaikan keadaan, iaitu kerajaan perpaduan dan macam-macam lagi, mereka tolak. Mereka tak mau. Mereka tidak terima cadangan Muhyiddin. Apa yang mereka nak satu saja, Muhyiddin letak jawatan. Okey, Muhyiddin letak jawatan. Lepas tu, after that what? Apa kita nak buat selepas Muhyiddin letak jawatan? Siapa nak ambil alih? Itu tidak perlu kita bincang. Cuma yang kita nak, Muhyiddin letak jawatan, lepas tu kita serah kepada Agong untuk menyelesaikan masalah tu. Ini bukan kerja Agong. Ini bukan tanggungjawab Agong. Tanggungjawab kita. Kalau kita nak singkir Muhyiddin, kalau kita tidak mau terima Muhyiddin, kalau kita nak satu Perdana Menteri baru, siapa dia? Cadanglah. Tak mau. Kita tidak mau cadang siapa kita nak suruh ambil alih sebagai Perdana Menteri baru. Hanya kita nak satu saja, Muhyiddin letak jawatan, lepas tu we throw the problem to the Agong. Serah masalah kepada Agong. Sekarang ni mandat rakyat, kita wakil rakyat. Kalau kita serah kepada Agong, Agong buat keputusan bukan mandat rakyat lagi. Itu mandat istana. Are we constitutional monarchy or absolute monarchy? Kita ni raja perlembagaan ke? Raja yang berkuasa secara total? Macam tu lebih baik kita hapuskan parlimen. Tidak kita buang masa dengan mengadakan pilihan raya. Serah kuasa kepada raja-raja Melayu mentadbir negara. Macam sebelum British dulu. Tapi kita sudah tubuhkan Persekutuan Tanah Melayu, kita sudah merdeka, dan kita serah kuasa mentadbir negara kepada wakil, kepada rakyat. Now we are going backwards. Kita tarik balik kuasa rakyat, kita serah kuasa untuk menentukan ketua negara kepada raja, kepada Agong, kepada istana. Now, what happens sekiranya Agong membuat keputusan memilih satu Perdana Menteri yang kita tidak suka? Ini sudah berlaku bulan Februari tahun lepas. 1 hari bulan Mac tahun lepas, Muhyiddin angkat sumpah. Kita tak suka. Kita tak setuju. Kita kata macam-macam. Perdana Menteri pintu belakang lah, Perdana Menteri illegal lah, tak sah lah, tak ikut perlembagaan lah, Perdana Menteri tembok atap lah. Itu pilihan Agong. Kita bergaduh, kita tak boleh selesai masalah kita, kita serah ke Agong. Bila Agong buat keputusan, kita marah. Kita jatuhkan Muhyiddin. Oleh kerana Muhyiddin ini dilantik oleh Agong. Now we go back to the Agong. Kita suruh sekali lagi Agong pilih. Katalah Agong tengok Muhyiddin tak ada sokongan. Anwar tak ada sokongan. Najib tak ada sokongan. Hishamuddin tak ada sokongan. Tok Mat tak ada sokongan. Siapa yang ada sokongan? Tak ada seorang. So, Agong kata, okey, oleh kerana belah kiri dengki dengan belah kanan, belah belakang dengki dengan belah depan tak suka belah kiri, kita ambil satu apa yang orang putih panggil dark horse. Dark horse tu tidak ada kontroversi, tidak sesiapa pun benci. Tengku Razali Hamzah, misalan. Contoh. Agong kata Tengku Kuli akan jadi Perdana Menteri baru because tak ada orang yang benci dia. Ya. Muhyiddin, Najib benci, Najib, Anwar benci, Anwar orang ni benci, tapi Muhyiddin ni neutral. Nobody hates him, tak ada orang benci dia. That horse kita lantik, tapi dia tak ada sokongan. Dulu bila dia nak lawan Pak Lah, Presiden UMNO, dia nak dapat pencalonan, bahagian dia sendiri tak calon dia. Bahagian dia sendiri, wanita tu tak calon dia untuk bertanding Presiden UMNO. Your own bahagian pun tak sokong, macam mana? So Tengku Razali tak ada sokongan, tapi tak ada orang benci Tengku Razali, kita lantik. Adakah itu demokrasi? Seorang Perdana Menteri yang tidak dapat majoriti, tapi sekarang ni kita serah kepada Agong, kita kata bijaksana Agong, budi bicara Agong, prerogatif Agong, biarlah Agong yang menentukan. Bila Agong menentukan, are we going to be happy?
Jadi bila Agong kata you solve your problem, bentuklah kerajaan ni unity government, kerajaan perpaduan ke bipartisan government. No, tak mau. Saya satu saja nak, saya nak Muhyiddin letak jawatan. Lepas tu serah ke Agong, biar Agong yang pening kepala. Sebab apa kita bebankan Agong? Kerja Agong ke? Agong ke wakil rakyat? Agong ke yang dipilih melalui pilihan raya oleh rakyat? Why are we dragging the Agong into this? Sebab apa kita seret Agong masuk dalam masalah politik, dalam krisis politik? Sekarang ni kita sudah set a precedence. Kita telah membuka satu boleh katakan budaya baru. Apabila pilihan raya sudah tamat, apabila 222 wakil rakyat telah dilantik atau telah dipilih melalui pilihan raya, maka kita serah ke Agong untuk pilih Perdana Menteri yang baru daripada 222 ahli parlimen. Tapi saya parti yang terbesar. Saya boleh katakan wakil rakyat yang teramai. No. Kita serah ke Agong, biar Agong menentukan siapa bagi opinion Agong, pendapat Agong layak menjadi Perdana Menteri Malaysia. Biarlah parti terkecil sikit pun, biarlah tak ada majoriti pun. Kuasa Agong untuk menentukan wakil rakyat. Kita 222, kita duduk diam. Kita jangan bincang, kita jangan bahas, kita just limit to the Agong. Ini effectively what we are doing. Kita kata Agong sekarang mesti diberi mandat, bukan rakyat. Agong diberi mandat untuk pilih Perdana Menteri. No longer rakyat mandate rakyat, is mandate istana. Dulu kita kutuk raja-raja Melayu gila-gila. Macam-macam kita kata tentang Raja Melayu. Half of it fitnah. Macam-macam. Kita duduk kata Sultan Selangor ni bazir duit, dia ada banglo dekat Penang ini. Yang sebenarnya banglo tu toke Cina punya banglo. Masuk TV3 kata, inilah Sultan Selangor bazir duit rakyat. Tengoklah TV3 keluar macam-macam fitnah. Banglo toke Cina, kita kata banglo Sultan Selangor dibeli dengan duit rakyat. Lepas tu sekarang ni selepas kutuk raja, duduk tuduh raja campur tangan politik. Kita kata raja ni nak menjadi lebih dari orang politik. Hari ini kita suruh raja selesaikan masalah politik. Kita suruh raja selesaikan siapa nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Kalau itu sistem baru yang kita nak ambil, sistem di mana Agong memilih Perdana Menteri, bukan pengundi memilih Perdana Menteri, we better respect Agong's decision. Kalau Agong decide, Lim Kit Siang ke, Lim Guan Eng ke, siapa sekalipun menjadi Perdana Menteri, kita kena hormat keputusan Agong. Tutup mulut, jangan buka mulut, shut your bloody mouth, because no longer is rakyat's mandate istana. Itu pilihan kita, bukan pilihan Agong. Agong tidak minta, kita serah ke Agong. Suruh Agong buat kerja ni. Kalau Agong buat seperti kita nak, jangan buka mulut, jangan kutuk raja-raja Melayu, jangan lagi cerita tentang Republik Malaysia lah, raja ni duk campur tangan politik lah, macam-macam. Saya pun dituduh macam-macam. Walaupun saya not in line to the Selangor throne, saya cuma second cousin saja kepada ni Sultan Selangor. Itu pun kena kutuk anak raja campur tangan politik. Jadi, what do you want? On the one hand, you kutuk orang anak raja terlibat politik. On the other hand, you paksa Agong suruh terlibat di dalam politik. Sebab you sendiri tidak boleh setuju, tidak boleh selesai. Di tempat selesai masalah ni bukan di Istana Negara. Tempat selesai masalah ni ialah on the parliament floor, di dalam parlimen, bukan di restoran, bukan di Dataran Merdeka, bukan di lobi parlimen, bukan di kantin parlimen. Masalahnya ni, saya dengar macam-macam. 1 minute more ya. Okey, saya dengar macam-macam tadi tentang Islam, tentang Melayu dan sebagainya. Yang sebenarnya masalah ni, Melayu dengan Melayu kuat dengki. Itu masalah dia. Apabila 22 tahun
Mamak menjadi Perdana Menteri, tak ada siapa berani nak jatuhkan dia. Apabila Pak Lah ambil alih, mula nak jatuhkan. Najib ambil alih, nak jatuhkan. Jadi sekarang ni, masalah dia is, the Malays pecah sama Melayu. Yang ada seorang tadi duduk cerita kata orang bukan Islam, orang bukan Melayu, orang Kristian. Nothing to do with Kristian, nothing to do. It's all Melayu Islam lawan Melayu Islam sebab dengki. Sama macam dalam dunia perniagaan, kalau Melayu dapat kontrak, Melayu lain kuat komplain. Tapi bila kontrak pergi ke Tokyo China, tak ada seorang Melayu buka mulut. That is the Malay problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.